بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada hari ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan lagi kita punya sesi perbincangan. InsyaAllah, nampaknya kita dah selesai membincangkan al-marfu'at, ya. Al-marfu'at. Sekarang ni kita akan mula membincangkan tentang at-tawabi'. At-tawabi'. Boleh. Pada kelas-kelas yang lepas kita dah selesai tengok apa yang dipanggil sebagai nawasikhul al-mubtada'i wal khabari. Yang pertama sekali kita dah berkenalan apakah itu mubtada' dengan khabar dan apakah hukum i'rab pada mubtada' dengan khabar. Dan kita dapat concludekan bahawa dan untuk membina ayat dalam bahasa Arab asasnya adalah kita kena faham yang pertama apakah itu jumlah ismiyah dan yang kedua apakah itu jumlah fi'liyah. Kalau dalam ada satu post dalam Facebook, dia kata jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ni selain daripada kita dapat tengok, okay, selain daripada kita dapat tengok, untuk jumlah ismiyah jumlah tersebut dimulai dengan isim, jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Kita juga dapat tengok yang sebenarnya jumlah ismiyah ini menceritakan tentang, fokus dia tentang isim. Contohnya Muhammadun hadirun. So dia menceritakan tentang Muhammad. Berbeza dengan fi'liyah. Kalau fi'liyah dia apa? Yahduru Muhammad. Dia ceritakan tentang kehadiran Muhammad tu. Kehadiran. Fokus dia berbeza. Okay. Cuma ya, untuk kita faham benda tu, kita dalam bahasa Melayu semua ayat kita adalah jumlah ismiyah, tak ada jumlah fi'liyah. Kalau kita mula ayat dengan jumlah fi'liyah jadi pelik. Itu dah macam Arab lah, ataupun dah macam orang luar negara yang cuba bertutur ataupun belajar bahasa Melayu. Jadi kat sini kita akan tengok tajuk baru iaitu an-na'tu. Okay? Kita akan tengok an-na'tu. An-na'tu itu apa? Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darina amin. Bab an-na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, ta'rifihi wa tankirihi. Qama Zaidun al-aqilu
ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. Dia tak boleh baca qama zaidun sebenarnya. Kalau baca sebenar qama zaidunil, sebab dia ada iltiqa sakinain, dia kena hidupkan baris bawah. Nun yang mati tu kena hidupkan. Wa aqulu an-na'tu fil lughati huwa al-wasfu wa fi istilah an-nahwiyyin huwa at-tabi' al-mushtaq atau al-muawwal bil mushtaq al-muwaddihu limatbu'ihi fi al-ma'arif al-mukhassis lahu fi an-nakirat. Jadi kat sini kita akan berkenalan dengan satu tajuk baru, iaitu an-na'tu. Kita jelas an-na'tu itu apa. An-na'tu itu yang pertama, apakah dia punya kedudukan di dalam ayat. Dia hanyalah sebagai pengikut. Dia sebenarnya sebagai hanyalah tambahan. Jadi kita kena faham lah, kalau kita buat ayat dalam bahasa Arab, kalau tak ada man'ud pun kita dah jelas dah ayat tu. Okey? Dah jelas dah ayat tu. Jadi dia anak tu ni ataupun sifat adjektif lah, adjektif sifat anak tu. Tabi'il man'ud, so dia mengikuti apa yang dia nak cuba ceritakan. Contohnya, kita ada ayat Muhammad handsome, so dia akan ikut Muhammad handsome tu. Muhammad tu dia akan ikut dari segi apa? Dari segi dia punya hukum i'rab dia, sama ada rafa' ke nasab ke ataupun dia khafad, itu hukum i'rab dia akan ikut. Itu yang pertama, hukum i'rab. Kemudian dia akan ikut juga dari segi ta'rifihi wa tankirihi. So Muhammad ni adakah dia isim ma'rifah ataupun isim mu'arraf ataupun isim nakirah, munakkar. Itu benda yang kedua dia akan ikut. Okay, jadi itu kita kena perhatikan betul-betul. Sebab apa? Sebab rata-rata student yang belajar bahasa Arab ni akan terkeliru di antara tarkib wasfi ataupun tarkib na'ti lah dengan tarkib idhafi. Okey, wasfi dengan dia sikit. Jadi kita jangan terkeliru lah. Ada orang guna istilah sebagai na'ti, ada orang guna istilah sebagai wasfi. Okey, kalau kita nak buat ayat, kita kena tahu frasa-frasa apa yang kita nak cuba tulis, nak cuba cakap. Okey, kalau saya tengok, tak kisahlah orang tu saya cakap ni untuk yang permulaan lah, yang dah level atas. Mungkin kekurangan kesilapan ini kita jarang tengok. So kadang-kadang bila tengok penulisan orang, dia terkeliru antara apakah ayat yang nak cakap tu wasfi ataupun idhafi. Sebab kalau dia nak cuba cakap nak buat ayat frasa tu ada tarkib wasfi kan. Contohnya al-kitab al-jadid. Okey, ishtaraitu al-kitab al-jadid. Ishtaraitu. So nampak. Jadi kat sini jelas ayat yang cuba kita bina ini adalah jumlah fi'liyah. Ishtaraitu. Kenapa jumlah fi'liyah? Sebab kita mulakan ayat tu dengan fi'il ishtaraitu. Ishtara fi'il madhi, jelas. Tu apa? Tu adalah fa'il. So fa'il yang jenis macam mana fa'il ni? Dia isim apa? Isim mudmar ataupun dhamir muttasil. So dah settle. Dan kita jelas, so kita dah tahu dah susunan dia ada. So dia kena ada fi'il, kena fa'il, dan kebetulan ishtara ni adalah fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Macam mana kita nak tahu fi'il tu muta'addi ke fi'il lazim? Yang first kita kena tahulah maksud fi'il tu apa. Okay, first kita tahu. So ishtara kita tahu membeli. Okay, ishtara kita membeli. Kemudian kita cuba letak satu soalan. Apa? Beli apa? So bila kita cuba uji
fi'il tu, okey, bila kita cuba uji fi'il tu dengan letak apa dan kita dapat jawapan. Okey, beli apa? Maksudnya kita dapat bina satu soalan. Berbeza dengan kita dhahabtu ilal madrasati. Dhahabtu ilal madrasati. Dhahabtu. Ataupun kita cakap apa ya? Selain dhahabtu. Selain tu apa ya? Ada bila nak buat ayat ni baru kita keliru. Ada. Sekejap. Sekejap. Ni bila nak buat ayat barulah tak dapat. Contohan. So, kita ada dua ayat. Kita ada dua ayat lah. Yang pertama, ishtara. Ishtara itu Al-Kitab Al-Jadid. Ataupun kitaban jadidan. Okay, kitaban jadidan. Al-Kitab Jadid. Tengok pada konteks ayat lah. Yang kedua kita ada safartu. Safartu. So kita ada perkataan ishtara, kita ada perkataan safara. Jadi macam mana kita nak tentukan yang mana satu fi'il muta'addi, mana satu fi'il lazim. Jadi kita akan uji dia dengan kita letak satu soalan. Beli apa? Bermusafir apa? So kita cuba check. Beli apa? Jadi kita boleh jawab soalan ni. Beli apa? Beli buku. So secara automatik kita tahu fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi. Okey, berbanding dengan safara. Safara iaitu bermusafir. Bermusafir apa? So kita kat situ tak dapat nak bagi satu jawapan. Bermusafir apa? Bermusafir lah, pergi jalan-jalan. Macam tu. Nampak? Okey, itu tidak menjawab soalan. Itu tidak menjawab soalan. Okey? Itu yang first kita kena tahu fi'il lazim dengan muta'addi. So, okay, settle. Fi'il lazim dengan muta'addi. Dan yang kedua, apa benda yang kita tahu? Maf'ul tu, yang kita tu, kita Al-Kitab Al-Jadid. Al-Kitab Al-Jadid contohnya lah. So kita kat sini kita dah buat apa? Tarkib wasfi ataupun tarkib na'ti. Wasfi ataupun na'ti. Kenapa saya cakap dia tarkib wasfi? Sebab yang pertama dia ikut. Okey? Sebab kita nak ceritalah yang buku yang kita beli tu buku yang baru. Saya telah membeli buku yang baru. Buku yang baru. Buku yang baru itu. So sebenarnya kitaban jadidan. Saya telah membeli sebuah buku baru. So kita nak ceritakan baru. Kita nak ceritakan atau kita nak bagi sifat baru tu kepada buku. So kadang-kadang ada yang salah tulis. Dia cakap ishtara itu kitabal jadid. Nampak? Kitab tu dia tak ada alif dengan lam, tapi dia tulis alif dengan lam letak kat al-jadid. So kat situ dah salah. Kat situ dia akan bagi jadi tarkib idhafi. So nampak? Sedangkan niat asal dia nak tulis adalah tarkib wasfi. Saya nak tanya pun yalah dua orang. Jelas tak nak cerita? Sebab benda ni kena ambil perhatian lah. Benda ni kena ambil perhatian. Kalau tak jelas benda ni, confirm akan berlaku kesilapan dalam penulisan. Sampai ke sudah kita akan tersilap dalam nak buat ayat. Okey? So bila kita baca suatu teks tu, kita cuba, yalah bukan kita nak cakap kesalahan orang. Okey? Cuba kita baca dan cuba kita tengok apakah komposisi setiap perkataan tu dalam ayat. Kita cuba untuk mula-mula macam itulah. Untuk mula-mula benda tu. Untuk mula-mula kita tengok satu-satu. Sebab tu kalau kita nak baca buku, kita akan start dengan buku yang paling rendah sekali level. Sebab dia punya susunan perkataan tu mudah berbanding dengan buku yang tinggi-tinggi. Sebab buku tinggi-tinggi dia dah macam-macam lah. Dia akan jadi buat ayat kompleks, ayat apa. So simple, saya kita belajar English lah. Simple apa ni? Simple ayat apa? Simple ayat.
simple sentence. Simple sentence. Start dengan simple sentence dan baru kita akan tambah sikit. Okey. Dah cerita panjang tak? Cumanya ini penting. Ini penting sebab saya tengok benda yang menyedihkan lah. An-na'tu ni. Ini yang penting dia. Ta'rifihi wa tankirihi. Sebab macam saya cakap tadi, ishtara itu kitabal jadid, ditambah kitabal jadid. Sedangkan kita perlu cakap kitaban jadidan. Itu yang sebetulnya. Tapi dia cakap kitabal jadid, seolah-olah dia nak cerita dekat situ tarkib wasfi idhafi, sedangkan yang sebetulnya ada tarkib wasfi. Banyaklah saya tengok nak bagi contoh dekat Facebook tu adalah, tapi tak ter-screenshot pula. Okey, tak apa. An-na'tu wa aqulu an-na'tu fil lughati huwa al-wasf. Nampak? So dia pakai na'at je, dia pakai wasf, dua-dua sama maksud. Dua-dua sama maksud. Okey. Wa fi istilah an-nahwiyyin wa tabi' al-mushtaq awil muawwalu bil mushtaq. Apa yang maksudnya mushtaq ni? Mushtaq. Ashtaqu ilaik. Tak, itu bukan maksudnya saya rindu kamu. Mushtaq ni bukannya maksud saya rindu kamu. Okey? Mushtaq kat sini dia maksudnya adalah mushtaq ni yang diambil daripada, contohnya tu lah. Yang diambil maksudnya Allah, aku dah nak bayar. Madu. Yushtaqul asalu minaz zuhur. Okey? Mushtaqu maksud apa? Asal ataupun madu itu diekstrak daripada mana? Daripada bunga. Yushtaqul asalu minaz zuhur. Yushtaqu daripada zuhur, daripada yushtaqul asalu minaz zuhur. Okey? Madu itu diambil ataupun diekstrak. Itu maksud mushtaq. Jadi kat sini mushtaq tu dia cerita apa? Sebenarnya mushtaq ni adalah satu isim yang diambil daripada fa'al. So contoh kita ada dia dibina daripada fa'al lah. Dibina daripada fa'al. Contohnya kita ada apa? Kita ada fa'al yang mudah, kita cakap apa yang mudah? Kataba menulis. So kataba, daripada perkataan kataba tu kita jadikan dia isim fa'il. Isim fa'il pada dia atau wazan fa'il. Jadi katibun itu dia maksud mushtaq, isim mushtaq. Kalau kita belajar pecahan isim dia ada mushtaq dengan mushtaq dengan bukan ghair mushtaq, apa tadi istilah dia? So dia ada dua. Dia ada dua. Dan juga apa yang muawwalu bil mushtaq. Nanti kita akan tengok apakah beza antara mushtaq dengan al-muawwal bil al-mushtaq. So the basic idea of mushtaq ni dia diambil daripada fa'il. Dia ada perbincangan lah sebenarnya untuk dalam waktu kita bincang tentang mushtaq dengan isim mushtaq dengan isim ghair mushtaq ni. Isim apa dia panggil? Jamid kot. Jamid ya, mushtaq dengan jamid. Yes. Al-ismul mushtaq dengan ismul jamid. Sebab ada teori dalam perbincangan soraf ni yang mengatakan semua perkataan itu berasal daripada fa'il. Kemudian daripada fa'il baru dia berubah jadi isim. Tapi ada kata tak. Yang asal pada perkataan adalah fa'il. Yang asal daripada perkataan adalah isim. Daripada isim berubah jadi fa'il. Huruf dia dah tak ada perbincangan dalam ni. Okay. Al-mushtaq dengan al-jamid, lawan dia, gandingan dia, gu dia. Itu. Okay. Al-mushtaq dengan al-muawwal bil mushtaq. Nanti kita akan tengok apakah itu al-muawwal bil mushtaq. Cumanya kita faham al-muwaddih li matbu'ihi fil ma'arif. So dia ni apa fungsi dia? Dia menerangkan. So dia menerangkan apa yang diikutkan tu dari kiranya perkataan tersebut adalah ma'arif ataupun ma'rifah. Contohnya Muhammadun az-zaki.
Okey, Muhammadun Az-Zaki. Perkataan Muhammad tu adalah ma'rifah. Kata nama khas. Tak, dia sebenarnya tak boleh nak panggil kata nama khas juga. Ma'rifah ni. Apa dia punya istilah yang ni ya? Sebab ada yang kata terjemahan yang sesuai untuk ma'rifah bukannya kata nama khas. Saya tengok apakah istilah yang sebab kalau ikut terjemahan yang diguna oleh Ustaz Ashraf Izrul, dia bagi isim alam tu yang dipanggil sebagai isim kata nama khas. Dia ada terjemahkan tak? Sebab kita kena satu terjemahan yang jelas untuk istilah-istilah ni. Cumanya makrifah ni satu kata nama yang pastilah, yang kita tahu. Oh, itu orang kita bila kita cakap, kita sebut benda tu, perkataan tu kita tahu, benda tu yang ini. Okey, benda Muhammad, Muhammad kita tahu terus. Itu adalah isim makrifah. Nakirah pula benda yang tidak pasti. Yang tidak pasti dari siapa kita tak tahu macam mana. Kitabun. Okey, kitabun. Contoh kitabun kan. Buku jenis macam mana, ataupun kita ambil rajulun. Okey, berbeza dengan Muhammad. Muhammad ni makrifah yang pasti. Kita tahu dia dari segi dia punya tasawur. Ni dah cerita pasal tasawur lah. Tasawur ni gambaran yang ada pada kita punya pemikiran. Bila kita sebut perkataan contoh Muhammad tu, kita tahu Muhammad ini orang sekian-sekian yang dia bernama macam ni, dia lelaki macam ni, macam ni. So kita tahu kriteria dia macam mana. Ada pun kalau kita sebut rajulun bukan rijlun rijlun kata rajulun. So dalam pemikiran kita kita tak dapat nak pastikan lelaki yang jenis macam mana. Lelaki yang jenis macam mana. Itu maksudnya. So dia merupakan satu penerang. Okay, Muhammadun Az-Zaki. So diterangkan Muhammad ni, sebenarnya Muhammad ni orang yang cerdik, yang pandai. Al-Kitab Al-Jadid, buku itu diterangkan. Buku itu sebenarnya baru lagi. Nak cerita macam nak brag macam nak belagak. Ishtaraitul Kitab Al-Jadid dah. Aku baru je beli ni, buku baru ni. Macam tu. Nampak? Dia jadi benda tu dia sekarang penerang. Dia nak ceritakan lebih benda yang makrifah tu, yang pasti, kata nama yang pasti tu, nak ceritakan, muwaddah, nak menerangkan. Berbeza dengan an-nakirat, mukhassis. Apa maksud mukhassis? So rajulun muslimun. Okey, contoh kan. Marartu bi rajulin. Okey, beza. Marartu bi rajulin dengan marartu bi rajulin muslimin. Okey, apa beza dia? Marartu bi rajulin, kita akan cerita yang kita ni baru je bertembung atau baru kita melalui seorang lelaki. Lelaki yang macam mana? Wallah alam. Mubham. Kita panggil mubham lah. Mubham maksudnya tidak sama-sama. Okey. Kalau kita cakap rajulin muslimin, kita dah bagi satu, kita dah kecilkan skop dia. Kita dah kecilkan skop lelaki itu, kita cakap lelaki muslim. Orang Islam. Orang Islam. Tak ada soalan lagi. Itu dia punya, kita kena faham dia punya fungsi na'at ni apa sebenarnya. Okey, fungsi na'at ni apa kita kena faham. Sebab kalau kita basic ni kita tak dapat nak jelas, so bila kita baca lagi tinggi dia akan keliru. Tak apa. Alright. So far ada apa-apa soalan saya panjang lah dia pun cerita ni. Dia punya mukadimah dia. Padahal ni. So far ada apa soalan je?
Okey. Antara isim-isim mushtaq ni, antara contoh isim-isim mushtaq ni, yang pertama dia adalah isim fa'il. Isim fa'il ni adalah yang atas wazan fa'ilun lah, atau atas wazan fa'il. Sebagai contoh, katibun, la'ibun. Itu antara contoh-contoh bagi isim fa'il. Saya nak terangkan apa isim mushtaq tu, dia punya contoh isim mushtaq tu apa. Selain itu juga kita ada siyagh al-mubalaghah. Siyagh al-mubalaghah. Sebagai contoh, siyagh al-mubalaghah ni, contoh kita ada perkataan alimun. Alimun tu maksudnya orang yang cerdik, orang yang berilmu. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, innallaha alimun. Apa beza alimun dengan alimun? Alimun itu adalah orang yang pandai. Alimun ini orang yang sangat-sangat, kita nak cerita perkataan tu lah, kita tidaklah kata Allah itu apa. So nak cerita perkataan tu alimun tu menunjukkan orang yang disifatkan, ataupun Allah itu innallaha alimun, Allah itu sangat-sangat mengetahui, sangat-sangat berilmu. Nampak? Itu dia cakap siyagh ataupun sirah al-mubalaghah. Mubalaghah ni melampau-lampau. Okey? Syakirun dengan syakur. Syakirun dengan syakur. So dalam hadis Nabi cakap guna perkataan syakur. Afala akuna abdan syakura. Kan yang kisah ketika mana Aisyah tak silap. Aisyah lihat Nabi sedang solat sampai bengkak kaki Nabi. Okey? So Aisyah, Wallahualam, saya Aisyah. Kalau salah betul kan. Aisyah kata, "Kenapa engkau beribadah sampai sebegini, sedangkan engkau ini orang yang telah dimaafkan dosa yang lalu dan juga yang akan datang?" So Nabi kata, "Afala akuna abdan syakura." Tidak bolehkah aku ni menjadi orang hamba yang syakur? Syakur ni, kalau kita terjemah bahasa Melayu secara literally, orang yang bersyukur. Tetapi kalau kita faham, syakur ini adalah antara bentuk-bentuk ataupun sirah mubalaghah. Dia berbeza dengan syakir. Syakir apa? Orang yang bersyukur. Tapi syakur, orang yang sangat-sangat bersyukur. Itu dipanggil sirah al-mubalaghah. Itu antara contoh. Tak ada lagi Ustaz. Okey, itu antara contoh untuk sirah, untuk kita faham lah. Kalau kita nak puji orang, cakap anta alimun, kau ni pandai. Lepas tu dia balai, dia sebenarnya alimun tu tak cukup power lagi, dia cakap anta alim. Dia beza alimun dengan alim. Syakur dengan syakir. Syakur dengan syakir. So itu antara contoh yang kedua, isim mushtaq. Kemudian kita ada isim maf'ul. Isim maf'ul ni contohnya apa? Contohnya al-maktub, yang ditulis. Al-ma'kul, apa yang dimakan. Okey, ma'kul. Apa lagi? Al-madrus, apa yang dipelajari. Al-maddah, al-madrusah. Nampak? Al-maddah subjek, al-madrusah yang dipelajari. Al-madrusah tu adalah apa? Adalah sifat kepada al-maddah. Nampak? Dia isim mushtaq, sebab tu dia boleh jadi sifat. So kita kena faham, untuk menjadi na'at ni tidak semua isim boleh, dia hanya isim mushtaq sahaja. Okey, yang pertama tadi kita dah tengok apa? Isim fa'il. Yang kedua kita tengok apa? Isim apa? Sirah ataupun siyagh al-mubalaghah. Okey. Al-'abdu asy-syakur. Nampak dalam ayat apa, hadis Nabi, afala akuna 'abdan syakura. Nabi kat sini abdan ni dah tak jadi, dia tak jadi apa? Dia bukannya maf'ul, tetapi dia apa? Akuna tu dah apa? Akuna dah ada isim kat situ. Dan isim. Akuna 'abdan syakura. Abdan syakura. Abdan dia jadi khabar lah kepada isim kana. Syakura tu apa? Syakura tu dah ada na'at. Kenapa dia na'at pula? Sebab dia isim mushtaq. Isim mushtaq jadi apa? Sirah mubalaghah. Nampak? Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat pula kita ada as-sifat al-musyabbahah. As-sifat al-musyabbahah. Sifat musyabbahah ni
Yang saya faham sifat musyabahah ni tak? Ini penerangan sifat musyabahah. Takut sekali saya punya penerangan, saya punya pemahaman tak jelas. Sekejap saya tengok balik. Ada tak sifat musyabahah sini? Ada sih. Ism maf'ul. Tak ada tak? Sekejap sifat musyabahah tak ada. Untuk yang sirah al-mubalaghah tu dia banyak wazan lah. Dia punya bukannya hanya wazan fa'ul, fa'il. So dia ada macam-macam wazan dia. Maf'ul. Okay, ada. Gambar sebenarnya pakai kata adjektif sifat musyabahah ni. 75. Ya. Sifat musyabahah ni kita tengok apa? Saya tengok buku Ustaz Ashraf Fizrul lah. Buku dia kata dan frasa bahasa Arab. Okey, sifat musyabahah ni kata yang menunjukkan sifat suatu kata atau frasa nama. Pelik lah. Contohnya apa? Contohnya kita kat sini kita ada perkataan Zaki. So contoh Zaki. Dia So nanti siapa yang nak faham lebih jelas ni, saya rasa better baca sendirilah. Takut nanti saya baca kan tak faham. Boleh tengok buku Ustaz Ashraf Fizrul kata dan frasa bahasa Arab. Okey, sifat musyabahah. Okey, yang seterusnya. Dan yang terakhir, so yang pertama tadi kita ada isim mushtaq ni, yang pertama kita ada isim apa? Ismul fa'il. Kedua kita ada sirah al-mubalaghah. Kemudian kita ada isim maf'ul, dan kita ada sifat musyabahah. Yalah, apa tadi? Lupa dah. As-sifah al-musyabbahah. Okey, as-sifah al-musyabbahah. Dan yang terakhir kita ada apa? Isim at-tafdhil. Isim tafdhil ni, kita cakap kat orang kan, ya Muhammad, anta alimun. Anta alimun. Ingat, dengar betul sebab kita tak ada papan putih ni. Jadi memang kena tulis sendiri lah. Anta alimun. Kita cakap awak itu pandai, tahu. Lepas tu cakap la, anta a'lamu minni. Nampak? A'lamu tu, kita tengok perkataan a'lamu tu sebenarnya dia adalah isim tafdhil. Tafdhil macam apa? Dia melebihkan, kita memilih. Okey. Ahabba ilayya, ahabba. So, kita ada dua pilihan, tapi kita pilih yang ni. Okey. So isim tafdhil, so anta ajmalu minni, anta jamil, beza. Anta jamil, awak cantik. Jamil tu ada sifat musyabahah. Anta jamil, awak cantik ataupun awak handsome. La, anta ajmal. Tu kita balas balik. Tak, awak lebih cantik. Nampak? Itu isim tafdhil. Contoh kita nak guna nak jadikan dia na'at. Akbar. Ishtaraita baitan awsa'. Baitan awsa'. Awsa' tu yang lebih luas. Ishtaraita baitan, awak telah membeli rumah yang lebih luas. Okey.
Ataupun macam ni, kita buat ishtaraitu baitan wasi'an. Aku telah membeli rumah yang luas. Lakinnani fil mustaqbal sa'ashtari al-bait al-awsa'. Al-bait al-awsa'. Tetapi lakinnani, aku akan membeli di masa hadapan rumah yang lebih besar. Itu contoh dia. Okay, al-wasi' dengan al-awsa'. Itu contoh dia. Okey, dah tu cukup tu, panjang sangat pula dia punya ni. Alright, kita tengoklah wan na'tu yang qasmu ila qismaini, al-awwal an-na'tu al-haqiqi wa thani an-na'tu sababi. Okey, saya nak bagi jelaslah benda ni sebab nanti bila kita baca buku ke apa, kita boleh tahu oh yang ni adalah na'at. Kenapa dia na'at ataupun kenapa dia sifat? So macam ni. Okey, dia adalah isim yang pertama, isim mushtaq. Okey, isim mushtaq tu apa? Macam ni kita tahu dia isim mushtaq. So kita bagi contoh, ada 5 tadi saya sebut. Isim mushtaq ni yang pertama kita ada isim fa'il, yang kedua kita ada sifah mubalaghah, kita ada isim maf'ul, sifah musyabbahah, yang ketiga kita ada isim tafdhil. Okey. Amma an-na'tu al-haqiqi fa huwa ma rafa'a dhamiran mustatiran haqiqi ya'udu ila man'ud nahu ja'a Muhammadun al-aqilu fal-aqilu na'an li man'ud wa huwa rafi'un li dhamir mustatir huwa ya'udu ila Muhammad. Ya'udu ila Muhammad. Wa amma an-na'tu as-sababi fa huwa ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila man'ud nahu ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Fal-fadilu na'tu li Muhammadin wa abuhu fa'ilun lil fadil marfu'an bil wawi niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu min al-asma' al-khamsah wa huwa mudhafun ilayha allati hiya dhamir a'idun ila Muhammad. Ini dia punya penerangan ni sebenarnya agak-agak complicated sikit lah. Tapi tak apa, kita tengok. Yang pertama kita ada na'at hakiki. Na'at hakiki ni, okay, istilah ataupun takrifan yang diberikan oleh syarih Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ni. Dia cakap apa? Na'at hakiki adalah na'at apa? Ini ma ni maksudnya apa? Ataupun na'at ataupun sifat yang merafakkan dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. Sebagai contoh, ja'a Muhammadunil aqilu. Fal-aqilu na'tun li Muhammadin wa huwa rafi'un li dhamir mustatir huwa ya'udu ila Muhammad. Maksudnya apa kat sini? So kat sini al-aqil. Yang first al-aqil ini kita kena tahu dia ni jenis perkataan yang macam mana. Yang first kita tahu dia adalah isim. Macam kita tahu dia isim? Sebab tengok balik atas. Dia tabik dia mesti isim mushtaq. Mushtaq ni biasanya isim lah. Dia isim mushtaq. So isim mushtaq, kita kena faham isim mushtaq tu datang daripada fa'il. Kalau fa'il, jadi fa'il tu dia mesti ada fa'il dia. Setiap fa'il dia mesti ada fa'il dia. Okey, kita kena ingat balik lah. Ini kita kena tengok balik. Yang lalu-lalu, yang itu perlu kita faham apa yang telah lalu, kemudian baru kita faham yang ni. Okey? Al-aqilu. Kenapa dia kata dhamir mustatir? Sebab al-aqil ini yang asalnya adalah fa'il. Setiap fa'il tu dia mesti ada dia punya fa'il. Untuk fa'il aqilu ni fa'il apa? Qalu dah. Saya tengok balik dia punya baris macam mana. Qalu. Dah. Aqala, okey, aqala betul. Mana dia mudhari' dia? Aqala yaqalu yaqilu. Tak tu lah. Aqala. Tak nak. Aqala tak pula. Aqila bukan aqala, aqila boleh. Yaqalu lah cakap, okey. Al-aqil ni daripada fi'il mudhari yaqalu. Yaqalu tu, dalam yaqalu tu kita faham ada satu dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Macam kita huwa sebab
ya'qalu. Okey. Al-aqil ini, kat dalam al-aqil, perkataan al-aqil ini juga ada satu dhamir yang menunjukkan kepada Muhammad, huwa. Tapi sebab cakap dhamir mustatir lah. Itu dia punya, itu yang dia cuba nak cakap ni. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. Contoh al-aqilu ni, dalam ni al-aqil ni dia ada satu dhamir yang tersembunyi dalam dia, yang dhamir itu dia kena kembali kepada apa yang disifatkan man'ud. Untuk yang ni al-aqil ni huwalah sebab Muhammad. Itu dia punya pencerahan kat sini lah. Dia punya ta'rif dia kat sini. Apa yang kita nak faham sebenarnya, hakiki ni, okey, hakiki ni dia lebih kepada nak ceritakan tentang Muhammad ini. Okey, yang ni pula sabab ini, ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila man'ud. Nahu ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Fal fadil na'tun li Muhammad wa abuhu. Okey, Muhammad sana saya serang dan sababi. Okey. Jadi hakiki sebab ini saya akan terangkan pada kelas esok lah. Sebab saya takut nanti apa yang saya nak fahamkan ni tak jelas. Saya ada satu idea nak terangkan, cuma takut apa yang saya nak cakap ni tak jelas. Jadi saya rasa untuk hari ni kita sampai sini saja dulu. Okey, esok kita akan bincangkan lebih lanjut apakah itu hakiki, apakah itu sababi. InsyaAllah ta'ala. Terima kasih pada siapa yang hadir pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Apa yang kurang itu datang pada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah esok saya takut nanti tak faham. Nanti kan pening kepala. Apa? Okey, esok kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada yang hadir.